Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis oleh imam yang telah disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, ataupun nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah berada pada penghujung kitab, lagi beberapa puluh muka surat sahaja untuk mengkhatamkan kitab. Dan kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang Abwabul Manaqib, kelebihan pada sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita berada pada sahabat yang kita biasa dengar, iaitu Zaid bin Harithah. Maka Imam Tirmizi membawakan hadis berkenaan tentang kelebihan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum. Beliau adalah anak angkat Nabi, bahkan sebelum kedatangan Islam dan awal Islam, beliau digelar sebagai Zaid bin Muhammad, berbinkan kepada Nabi SAW. Tak boleh. Safi, tolong Fi. Pi kat Umi, pi kat Umi Pi kat Umi, pi was tangan kat Umi. Was tangan dulu kat Umi. Terus 3840. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, annahu farada li Usamah, bahawa Umar bin Khattab telah menetapkan. Farada maksudnya menetapkan. Menetapkan apa? Lihat kepada sinharab pada baris yang kedua daripada bawah, ay qaddara dhalikal miqdara min baitil mal rizqallah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ada menetapkan perbelanjaan untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai pengorbanan mereka untuk agama sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka Umar bin Khattab telah menetapkan untuk Usamah bin Zaid, dia mendapat 3,500 dirham. 3,500 dirham. Wa farada li Abdillah, namun untuk anaknya sendiri Abdullah bin Umar, beliau hanya tetapkan pada waktu itu 3,000 dirham. Maka anak dia tertanya-tanya, sebab beliau dengan Usamah bin Zaid umur sama, pada waktu itu bersama dengan Nabi dalam perjuangan yang sama, sebab usia mereka sama. Maka bertanya Abdullah bin Umar, faqala Abdullah bin Umar li abih, maka bertanya si anak kepada ayahnya Khalifah Umar bin Khattab, lima faddalta, kenapa ayah melebihkan Usamah bin Zaid kepadaku? Fawallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Umar si anak, ma sabagani ila mashhad, tidaklah Usamah bin Zaid ada mendahuluiku dalam mana-mana peperangan, sebab usia mereka sama. Maka berkata Umar bin Khattab, sebab aku bagi lebih kepada Usamah bin Zaid adalah li'anna Zaidan kana ahabba ila Rasulillah, kerana ayah Usamah iaitu Zaid adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, min abika, daripada ayah kamu. Wa kana Usamah ahabba ila Rasulillah minka, sementara Usamah bin Zaid adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah berbanding daripada kamu, wahai anakku. Fa'athartu, maka aku mengutamakan hibba Rasulillah, orang yang dikasihi oleh Rasulullah, ala hibbi, berbanding dengan orang yang aku kasihi, iaitu kamu. Maka daripada sini kelebihan Zaid bin Harithah adalah beliau dikenali sebagai hibbu Rasulillah, orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3841 terus.
Maka riwayat ini nak menerangkan pada awal Islam dan sebelum Islam, Zaid bin Harithah lebih dikenali dengan Zaid bin Muhammad. Mengikut budaya Arab yang pada waktu itu membinkan anak angkat kepada si ayah. Pada waktu itu mereka gelar Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad sehingga turunnya ayat dalam Al-Quran yang menegur perbuatan tersebut. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ma kunna nad'u, tidaklah kami memanggil Zaid bin Harithah dalam kurungan pada awal Islam illa kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad." Sehingga turunnya ayat, "Ud'uhum liabaihim." Panggillah anak-anak angkat tersebut berbinkan kepada ayah mereka. Huwa, panggilan berbinkan kepada ayah mereka. Aqsatu indallah, adalah paling adil di sisi Allah. Terus 3842. Jabalah bin Harithah merupakan adik-beradik dengan Zaid bin Harithah. Cuma pada peristiwa ketika berlakunya keadaan ini, pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Maka Jabalah bin Harithah yang merupakan abang kepada Zaid bin Harithah, beliau telah datang untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Pada waktu itu dia dapat tahu adik dia adalah hamba Nabi SAW. Tapi Nabi tak layan macam hamba pun. Bahkan Nabi telah merdekakan beliau. Maka pada waktu itu Jabalah berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ib'ath ma'i akhi Zaidah. Biarkanlah Zaid saudaraku balik bersama denganku." Maka Nabi SAW tak ada masalah. Nabi bersabda, "Huwadha, dia adalah milikmu, kalaulah pada waktu itu dia nak. Fa in talaka ma'ak lam amna'hu." Sabda Nabi, sekiranya jika dia ingin balik bersama dengan kamu, aku tidak akan menghalangnya, sabda Nabi. Maka berkata Zaid bin Harithah apabila diberi pilihan nak duduk dengan Nabi ataupun nak balik kepada keluarga sendiri, maka Zaid berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wallahi la akhtaru alaika ahada." Demi Allah, aku tidak akan memilih orang lain berbanding daripada kamu. Maka berkata Jabalah, "Fara'aitu ra'ya akhi." Maka aku mendapati pandangan, pilihan saudaraku, adikku adalah lebih baik daripada pandanganku. Pandanganku bawa dia balik, tapi dia nak kekal duduk dengan Nabi SAW. Maka daripada situ dia dapat belajar banyak akhlak, wahyu dan juga ilmu daripada Nabi SAW. Terus hadza hadisun. Terus 3843 sanadnya. Maka hadis ini nak menerangkan ketika mana Nabi SAW melantik anak kepada Zaid, iaitu Usamah. Yang mana ini pun Nabi sayang. Ketika mana Nabi melantik Usamah bin Zaid pada usia muda, usianya baru lebih kurang 17-18 tahun, untuk menjadi panglima tentera. Maka ada beberapa orang sahabat muda pada waktu itu telah mempertikaikan, kenapa Nabi lantik Usamah bin Zaid, masih muda, tak ada pengalaman dan sebagainya. Maka Nabi SAW pada waktu itu tegur pada sahabat. Nabi bersabda, ketika mana ayahnya dilantik menjadi pemimpin, menjadi panglima, waktu itu pun kamu mencela dengan pelbagai celaan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka memang layak untuk memimpin pasukan dan mereka ini adalah orang yang aku cintai dan aku sayangi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW ba'athan, telah mengutuskan satu pasukan, wa amara alaihim, dan melantik sebagai pemimpin untuk pasukan tersebut Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Fata'ana nas, maka orang ramai telah bercakap buruk fi imratih, berkenaan tentang kepimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Faqal, maka Nabi bersabda, in tata'anu fi imraatih, jika kamu bercakap buruk tentang kepimpinannya, faqad kuntum tat'anun, maka demi sesungguhnya kamu juga telah bercakap buruk tentang kepimpinan ayahnya sebelum daripada ini, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Maka Nabi bersumpah, wa aymullah, demi Allah, in kana, sesungguhnya, in itu adalah in mukhaffafah, sesungguhnya kana
adalah ayahnya, iaitu Zaid. Sesungguhnya adalah ayahnya la khaliqan, sangat-sangat layak lil imarah, untuk menjadi ketua dan pemimpin. Wa in kana, dan sesungguhnya adalah ayahnya min ahabbin nas ilaina, daripada manusia yang paling aku cintai dan sayang. Wa inna hadza, dan sesungguhnya anaknya pula Usamah ini min ahabbin nasi ilayya ba'dah, daripada kalangan orang yang aku sayang selepas daripada ayahnya. Maka sebab itu Zaid bin Harithah dikenali sebagai hibbu Rasulillah, orang yang Nabi sayang, dan anaknya pula dikenali sebagai hibbu ibni hibbi Rasulillah, anak orang yang Nabi sayang kepada anak yang kepada anak yang orang yang Nabi sayang juga. Ayah dia Nabi sayang, anak dia pun Nabi SAW sayang. Terus hadza hadisun. Maaf. Terus kita boleh masuk kepada kelebihan Usamah bin Zaid yang merupakan anak kepada Zaid bin Harithah dan antara orang yang disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3844 daripada Sunan Tirmizi, baca. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma thaqula Rasulullah, tak kala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah teruk, habattu, maka aku telah turun menziarahi. Kat mana dia? Kenapa digunakan perkataan habata? Lihat kepada Sinharah pada baris yang pertama, wa dzalika hina jahadza jaisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi telah menghantar keluar satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Yang tadi kita baca hadis, ada orang bercakap buruk tentang kepimpinan dia. Namun ketika mana dia berada di tempat yang bernama Jurf, dia telah mendengar berita yang Nabi SAW semakin sakit, semakin gering dan bertambah teruk. Maka dia tak teruskan perjalanan dan dia tak boleh balik ke Madinah membawa tentera sebab Nabi SAW telah menyuruh mereka keluar. Maka dia berada di Jurf. Sehinggalah ketika mana Nabi SAW sangat-sangat teruk keadaan baginda. Maka ini hadis dia. Fahabatu, maka aku telah menziarahi. Wahabatan nas, dan bersama dengan bala tenteraku menziarahi Nabi di Madinah. Fadakhaltu ala Rasulillah, maka aku telah masuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan waktu tu pun Nabi dah tak boleh berkata-kata. Wa qad usmita, dan Nabi SAW diam. Falam yatakallam, tidak berbicara. Faja'ala Rasulullah SAW yadaihi alayya, maka Nabi SAW telah meletakkan kedua tangan baginda ke atasku, wa yarfa'uhuma, dan kemudian mengangkat keduanya. Kata Usamah bin Zaid, fa'arifu, maka aku mengetahui bahawa Nabi SAW sedang mendoakan untukku. Sayangnya Nabi kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. 3845, silakan. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aradan Nabi SAW ingin ayyunahhiya mukhata Usamah, ingin untuk membersihkan, membuang hingus Usamah. Waktu tu dia masih kecil. Maka Aisyah berkata, da'ni, biarlah aku yang melakukannya, wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, ahibbi, sayangilah kamu akan Usamah. Fa inni uhibbu, kerana aku mencintai dan menyayangi Usamah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. 3846, baca. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, kuntu jalisan, aku sedang duduk. Idz jaa, maka tiba-tiba telah datang Ali radhiyallahu anhu, sepupu dan menantu Nabi, bersama dengan Abbas yang merupakan pakcik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'zinan, terima kasih banyak-banyak Mak Kisha yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang lain.
Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Usama bin Zaid, datang Sayyidina Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma. Yasta'zinan, mereka meminta izin untuk bertemu dengan Nabi. Maka mereka berdua berkata, Ya Usama, wahai Usama, ista'zin lana, mintalah keizinan untuk kami daripada Nabi SAW. Maka Usama berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Aliyun wal Abbasu yasta'zinan, Ali dan Abbas meminta izin untuk bertemu dengan kamu. Maka Nabi SAW bersabda, Atadri ma ja'a bihima, wahai Usamah, adakah kamu tahu apa yang mereka pada waktu itu nak dengan mereka datang berjumpa? Maka Usamah menjawablah, tidak tahu wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, lakinni adri, akan tetapi aku tahu apakah tujuan mereka datang berjumpa denganku. Itulah tujuan mereka nak tanya kepada Nabi, siapa yang Nabi lebih sayang, Ali ataupun Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Nabi SAW bersabda, Idzan lahuma, benarkanlah mereka berdua masuk. Fadakhala, maka mereka berdua telah masuk. Lalu mereka berdua berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ji'naka nas'aluka, kami telah datang kepada kamu nak bertanya kepada kamu, ayyu ahlika ahabbu ilaika, siapakah daripada kalangan keluarga kamu yang paling kamu sayang? Maka Nabi pun menjawab, Fatimah binti Muhammad, anakku Fatimah binti Muhammad. Maka mereka berkata, la, bukan. Mereka berkata, majinaka nas'aluka an ahlik, kami bukanlah nak bertanya tentang anak isteri kamu, tapi daripada keluarga, siapakah yang kamu paling sayang? Maka Nabi SAW bersabda, ahabbu ahli, keluarga yang paling aku sayang adalah man, orang yang qad an'amallahu alaih, Allah telah memberikan nikmat Islam kepadanya, wa an'amtu alaih, dan aku telah memberikan nikmat kemerdekaan kepadanya. Siapakah orang tersebut? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dan ayahnya. Maka mereka berkata, selepas daripada itu siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, Ali bin Abi Talib aku lebih sayang. Maka Abbas bin Abdul Muttalib terasa, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ja'al ta'ammak, adakah kamu menjadikan pakcikmu akhirahum, orang yang paling akhir? Maka Nabi SAW menerangkan sebab, Inna aliyan sabaqaka bil hijrah, sesungguhnya Ali bin Abi Talib telah mendahului kamu dalam berhijrah. Sebab Ali bin Abi Talib hijrah awal, sementara Abbas hanya keluar daripada Mekah sewaktu Nabi dah dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 hijrah. Terus hadza hadisun. Kejap. Ya Allah. Kita mula masuk pada manaqib sahabat yang baru, iaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau masuk Islam hanya beberapa puluh hari sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus 3847. Daripada sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dan beliau termasuk ketua kabilah bagi kaum dia. Maka daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau berkata, ma hajabani, tidak pernah menghalang daku Nabi SAW mundu aslam tu, semenjak aku masuk Islam.
Maksudnya aku nak jumpa Nabi bila-bila boleh dan sebagainya. Wala ra'ani, dan Nabi tidak pernah melihatku illa dhahika, kecuali pasti Nabi tersenyum. Dan sebenarnya itulah sikap Nabi dengan sesiapa pun. Nabi SAW sentiasa tersenyum. 3844, silakan. Sama, dia punya sama, cuma perkataan dia berbeza. Terus baca sampai hujung. Bab yang ke-113, kita mula masuk pada manaqib sahabat yang baru. Beliau adalah sepupu Nabi, iaitu manaqib Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi SAW yang muda. 3000 waktu Nabi SAW wafat, usianya baru sekitar 13 tahun. 3849, terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya beliau telah melihat Jibril marratain, 2 kali. 2 kali beliau melihat Jibril. Bahkan ketika mana bersama dengan ayahnya, dia berkata, ayah, siapa yang Nabi sedang bercakap? Ayah dia tak nampak, Abbas tak nampak. Maka 2 kali beliau telah melihat Jibril. Wa da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam marratain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuk beliau sebanyak 2 kali. Terus hadza hadisun. Terus 3850, terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untukku, an yu'tiyani Allahul hukma, agar Allah mengurniakan kepadaku hikmah marratain, 2 kali. 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan pada waktu itu agar beliau diberikan hikmah. Dan apakah maksud hikmah? Sebahagian berpendapat, lihat kepada sinhara baris yang pertama, itulah ilmu dan juga kepemahaman agama, kefakihan pemahaman agama. Terus hadza hadisun. Terus 3851. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dhammani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memelukku. Wa qala, dan Nabi berdoa, Allahumma allimhul hikmah, ya Allah ajarilah beliau dengan hikmah. Dan apakah maksud hikmah? Tadi kita dah sebut satu maksud, iaitu ilmu dan juga pemahaman agama. Pandangan yang kedua, apakah itu hikmah? Lihat kepada Qawata, Imam Tibi berkata, az-zahiru an yurada bihas sunnah. Hikmah bermaksud pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha, kerana hikmah apabila digabungkan dengan Al-Quran, digabungkan dengan Alkitab Al-Quran, maka pada waktu itu ianya memberi maksud hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Terus kita mula masuk pada manaqib Abdullah bin Umar, antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, antara sahabat yang sangat-sangat banyak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmizi bawakan satu hadis untuk beliau. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, raaitu fil manam, aku telah melihat di dalam mimpi, ka'annama biyadi, seolah-olah pada tanganku, qita'atu istabrak, adanya sehelai kain sutera. Istabrak adalah sutera tebal. Maka pada tangan dia ada sehelai kain sutera. Wala usyiru biha, dan tidaklah aku menunjukkan kepada sutera ini ke mana-mana tempat, minal jannah, daripada syurga, illa tarat bi ilaih, kecuali dia akan membawaku terbang ke tempat tersebut. Faqasastuha, maka aku telah menceritakan kisah ini kepada kakakku Hafsah. Faqassatha, maka Hafsah telah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna akhaki rajulun salih, sesungguhnya itu adalah
makluman bahawa saudaramu wahai Hafsah adalah seorang lelaki yang salih. Au inna Abdullah, ataupun bermaksud sesungguhnya Abdullah adalah seorang lelaki yang salih. Hadza hadithun hasanun sahih. 1115 Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, manaqib Abdullah bin Zubair. Terus maka hadis ini nak menerangkan nama Abdullah itu Nabi yang bagi. Nama Abdullah bin Zubair Nabi SAW yang bagi. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW ra'a fi baiti Zubair. Nabi SAW telah melihat dalam rumah Zubair ibnul Awwam misbah, ada pelita pada tengah malam. Maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'ura Asma, aku tidak melihat Asma, kakak kepada Aisyah. Asma adalah kakak kepada Aisyah. Illa qad nufisat, kecuali beliau telah melahirkan anak. Maka pergi jumpa dengannya. Fala tusammuh, katakan dengan dia, janganlah dia menamakan anaknya, sehingga biarkanlah aku yang memberi nama kepada anak tersebut. Fasammahu, maka Nabi SAW telah menamakan bayi tersebut Abdullah, dengan nama Abdullah, dan kemudian nama ayahnya Zubair, Abdullah bin Zubair. Wahannakah, dan Nabi SAW telah mentahnikkannya bitamratin, dengan beberapa biji kurma. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 116 berkenaan tentang manaqib, kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Teruskan. Maka kata Anas bin Malik, Nabi SAW telah melewati satu hari. Fasami'at ummi, maka ibuku Ummu Sulaim telah mendengar suara baginda. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, bi abi wa ummi, aku tebus ibu dan ayahku wahai Rasulullah. Unais, Unais, maka ibunya memanggil anaknya. Maka Nabi SAW telah mendoakan untukku salasa da'awat, dengan 3 doa. Qad ra'aitu minhunna snatain, aku telah nampak daripada 3 doa tersebut 2 di dunia, dan aku berharap yang ketiga adalah akan berlaku di hari akhirat. Terus riwayat seterusnya, hadza hadisun sallallahu alaihi wasallam, riwayat 3855, nak menerangkan tentang antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus maka Ummu Sulaim, ibu kepada Anas, telah berkata, wahai utusan Allah, Anas bin Malik khadimuk, ya, ini adalah Anas bin Malik yang merupakan pembantu kamu. Maka daripada awal Nabi sampai ke Madinah, Ummu Sulaim memang menyuruh anak dia untuk berkhidmat kepada Nabi. Maka pada waktu itu ibu dia meminta, ud'ullah lah, tolonglah wahai Rasulullah, doakan untuknya. Maka Nabi SAW pun mendoakan, Allahumma akthir malah, ya Allah perbanyakkanlah hartanya, wa waladah, perbanyakkanlah anak dan zuriat keturunannya, wa barik lahu fima a'taitah, dan kurniakanlah keberkatan kepadanya pada apa yang engkau telah kurniakan. Terus 3856 masih lagi tentang Anas bin Malik. Terus maka hadis ini menerangkan tentang kunyah, panggilan Nabi kepada Anas bin Malik. Maka Nabi telah panggilnya dengan panggilan Abu Hamzah. Abu Hamzah. Maka berkata Anas bin Malik, kannani, Nabi SAW telah memberiku kunyah dengan gelaran Abu Hamzah. Bibaklatin, bersempena dengan sebuah buah, dengan sebiji buah. Kuntuj taniha, yang aku telah petik. Maka Nabi SAW telah memanggilku dengan gelaran Abu Hamzah. Terus hadza hadisun. Sebab itu lihat kepada sini qawata, baris yang pertama, aikannahu Abah Hamzah. Nabi SAW telah memanggilnya dengan gelaran Abu Hamzah. Terus Terus 3857.
Maka Anas bin Malik berkata kepada seorang tabi'in, Thabit al-Bunani. Anas bin Malik berkata, wahai Thabit, khudh anni, ambillah ilmu daripadaku. Fa innaka lan ta'khudha an ahadin awthaq minni. Sesungguhnya kamu takkan dapat mengambil ilmu yang aku ada daripada sesiapa pun, awthaq, yang lebih terpercaya daripadaku. Inni akhadtuhu, kerana sesungguhnya aku mengambil ilmu ini daripada Nabi SAW secara terus. Wa akhadahu Rasulullah, Nabi pula telah mengambilnya daripada Jibril, dan Jibril pula telah mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus wabila qala hadatsana, terus 3858, silakan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, rubbama qala li Rasulullah, kadangkala Nabi SAW bergurau-gurau denganku. Rapatnya Nabi dengan Anas, sehingga kadangkala Nabi memanggil dia dengan nada gurau, ya zal uzunain, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Bagi kita macam biasa, tapi mengikut muhawarah orang Arab, ianya pada waktu itu adalah salah satu bentuk gurauan Nabi SAW. Terus, sebab itu kata Abu Usamah, yakni yumazihu, Nabi SAW bergurau dengan Anas bin Malik. 3859. Maka aku telah bertanya kepada Abu Aliyah, kata Abu Khaldah, adakah Anas bin Malik ini benar-benar dapat mengambil hadis daripada Nabi SAW? Sebab dia tak kenal Anas bin Malik. Maka berkata Abu Aliyah, khadamahu 10 sinin, beliau telah berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun. Banyak hadis yang berada dalam rumah Nabi, sahabat lain tak tahu, beliau tahu. Wada'a lahun Nabi, Nabi SAW pernah mendoakan untuk beliau. Wa kana lahu bustan, dan adalah milik beliau pada waktu itu sebuah kebun, yahmilu fis sanah, yang dalam setahun boleh memberikan hasil 2 kali. Orang lain bila bercucuk tanam buah-buahan tersebut, setahun hasilnya hanya sekali. Tapi Anas bin Malik berlipat kali ganda, sebab Nabi mendoakan keberkatan pada harta dia. Wa kana fiha, dan di dalam kebun tersebut adanya bunga raihan, yang mana daripada bunga raihan tersebut rihul misk, terdapatnya bawangan wangi kasturi. Bunga tersebut berbau wangi. Terus hadza hadisun. Abu Khaldah nama penuhnya Khalid bin Dinar, dan beliau adalah seorang yang thiqah di sisi ulama hadis. Terus waqad adraka, dan beliau juga pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan mengambil hadis daripadanya. 3860, silakan kita masuk berkenaan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, aku telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Hadis ini nak menerangkan pada awalnya Abu Hurairah juga struggle dalam nak mengingati hadis-hadis Nabi SAW. Sehinggalah dia minta Nabi mendoakan. Maka Nabi minta untuk dia bentangkan ridak dia, selendang dia. Nabi SAW duduk, dan kemudian Nabi SAW letakkan pada hatinya. Semenjak daripada itu dia tidak pernah lupa apa-apa yang didengar daripada Nabi SAW. Maka berkata Abu Hurairah, aku telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, asma'u minka asya', banyak benda aku telah mendengar daripadamu, fala ahfazuha, namun aku tidak boleh mengingatinya. Tak boleh mengingati apa pun yang aku dengar daripada hadismu wahai Rasulullah. Maka fahaddatha hadisan katsira. Minta maaf, Allahumma salli ala. Okey, fala ahfazuh. Maka apa sabda Nabi? Usud. Maka Nabi sabda, hamparkanlah ridak kamu, selendang kamu. Fabasattuhu, kata Abu Hurairah, maka aku pun hamparkan. Fahaddatha hadisan katsira. Maka semenjak daripada itu, bila Nabi pada sebelum itu, ketika mana Nabi SAW menceritakan hadis yang banyak, fama nasitu syai'a, maka aku tidak lagi pada waktu itu lupa apa-apa
yang Nabi SAW riwayatkan kepadaku. Semenjak daripada itu, kuat ingatannya terhadap sabdaan Nabi SAW. Namun sebelum Nabi mendoakan, pada waktu itu dia adalah seorang yang tidak mengingati banyak daripada hadis Nabi SAW. 3861. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang kepada Nabi, fabasattu naw thawbi, maka seperti yang Nabi suruh, aku telah menghampakan apa kainku indahu di sisi Nabi. Thumma akhadahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kain tersebut, fajama'ahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kain tersebut pada dadaku. Berkata Abu Hurairah, fama nasitu ba'dah, semenjak daripada itu aku tidak lagi pernah lupa. Sebab itu hadis riwayatan dia tersangat-sangat banyak. Hadza hadisun. Terus 3862. Ini adalah pujian daripada Abdullah bin Umar untuk Abu Hurairah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, anta kunta alzamana li Rasulillah, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang paling lama ataupun paling banyak mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahfazana li hadithih, dan seorang yang paling banyak menghafal mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 5,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hafal. 3863, teruskan. Maka hadis ini menerangkan bagaimana ada seorang pada waktu itu mempertikaikan kenapa hadis Abu Hurairah pada sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Kenapa hanya ada pada Abu Hurairah sahaja? Maka dia pun bertanya kepada sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah, kenapa hadis yang Abu Hurairah tahu, sahabat yang lain tak tahu? Adakah Abu Hurairah mereka-reka? Maka Talha bin Ubaidillah memberikan jawapan. Maka daripada Malik bin Amir, beliau berkata, Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki bertemu dengan Talha bin Ubaidillah. Faqal, maka dia berkata, ya Aba Muhammad, yang merupakan gelaran untuk Talha bin Ubaidillah. Wahai Abu Muhammad, ara'aita hadzal yamani, adakah kamu melihat ada seorang daripada Yaman ini? Yang dimaksudkan adalah Abu Hurairah. Yakni beliau maksudkan adalah Abu Hurairah. Ahwa a'lamu bihadisi Rasulillah, adakah beliau orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kamu? Kenapa dia kata begitu? Nasma'u minhu, aku dengar daripada Abu Hurairah, ma la nasma'u minkum, hadis yang aku tidak pernah dengar daripada kamu. Au yaqulu ala Rasulillah, ataupun beliau adalah seorang yang berkata sesuatu berkenaan tentang Nabi, malam yakul, benda yang Nabi tak pernah cakap. Adakah pada waktu itu beliau orang yang bagaimana? Kenapa beliau tahu hadis, para sahabat yang lain tak tahu? Adakah Abu Hurairah, al-'iyadzubillah, tabi'in ini menyangka pada waktu itu Abu Hurairah mereka-reka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Talha bin Ubaidillah terangkan kenapa Abu Hurairah orang yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Talha bin Ubaidillah, amma an yakuna sami'a min Rasulillah ma lam nasma' anhu. Maka beliau berkata, adapun adalah Abu Hurairah telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis yang aku tidak pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika, kenapa begitu? Maka Talha bin Ubaidillah terangkan, Abu Hurairah adalah seorang yang miskin, la syai'a lahu, dan dia langsung tidak memiliki apa-apa, dhaifan, dan dia sentiasa menjadi tetamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaduhu, rapatnya dengan Nabi, tangannya sentiasa bersama dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nahnu au ahla buyutin, dan sesungguhnya kami, iaitu para sahabat Madinah, kata Talha bin Ubaidillah, adalah orang yang mempunyai rumah dan keluarga, ghina, mempunyai kekayaan. Wa kunna na'ti Rasulullah, lalu kami hanya akan boleh dapat bertemu dengan Nabi pada penghujung siang, iaitu waktu maghrib dan subuh. La asyukku, aku tidak merasa ragu-ragu bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang aku tidak pernah dengar.
wala tajidu ahadan fihi khairun yaqulu 'ala Allahi ma lam yaqul. Dan kamu tidak akan mendapati seorang pun pada waktu itu beroleh kebaikan sekiranya dia mengatakan sesuatu rekaan tentang Nabi apa yang Nabi SAW tidak pernah kata. Maka kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Talha bin Ubaidillah terangkan sebab Abu Hurairah dia bagi masa untuk Nabi berjam-jam dalam sehari sebab dia memang dikira sebagai tetamu Nabi dan dia memang sentiasa berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Terus 3864. Terus maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW pernah bertanya kepadaku, mimman anta? Kau ni daripada mana wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, min Daus, daripada kabilah Daus. Maka Nabi SAW bertanya lagi, ma kuntu ura anna fi Dausin. Aku tidak pernah menyangka bahawa ada sesiapa daripada kalangan Daus yang padanya terdapat kebaikan. Kenapa Nabi bersabda begitu? Sebab berkali-kali dakwah disampaikan kepada Daus dan tak ramai daripada mereka yang masuk Islam kecuali Tufail bin Amr ad-Dausi dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada awalnya hanya 2 orang sahaja yang pada waktu itu masuk Islam, kemudian harinya barulah yang lain masuk Islam. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamarat, membawa beberapa biji kurma. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata wahai utusan Allah, ud'ullaha fihin nabil barakah. Sebab dia orang miskin dan dia jarang ada makanan. Maka bila dia dapat makan dia terfikir kenapa tak minta doa Nabi supaya Nabi minta keberkatan. Lalu dia tak perlu berharap lagi kepada makhluk. Maka dia bawa beberapa biji kurma dan berkata wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah keberkatan untuk kurma-kurma ini. Maka fadammahunna, maka Nabi SAW telah mengambil dan mengumpulkannya setempat. Summa da'ali fihin, kemudian Nabi SAW telah mendoakan untukku pada kurma-kurma ini bil barakah dengan keberkatan. Faqala li, maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah, khudhunna, maka ambillah kurma-kurma ini, faj'alhunna, maka jadikanlah kamu ianya fi mizdawika, pada karung kamu ataupun pada karung kamu yang ini. Perawi ada keraguan. Kullama aratta, setiap kali kamu nak mengambil daripada kamu karungmu ini sesuatu daripada kurma, maka sabda Nabi, fakhudhu, ambil, wala tansurhu nasra, namun jangan dituangkan kurma tersebut. Maka bertahun-tahun dia makan daripada kurma tersebut berkat doa Nabi. Maka sehinggalah beliau berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faqad hamaltu min zalika tamar, dan aku telah membawa tamar tersebut untuk tempoh yang lama, min wasakin fi sabilillah, daripada beberapa wasak pada jalan Allah, wa kunna na'kul minhu, dan kami berterusan makan daripada kurma yang Nabi telah mendoakan ini, bahkan boleh memberi makan kepada orang lain. Wa kana la yufariku hikwi, dan kurma tersebut tak pernah terpisah daripada ikatan pinggangku, tempat tali pinggang, hatta sehinggalah ketika mana hari pembunuhan Uthman bin Affan, fa innahun qata, maka tiba-tiba kurma tersebut habis. Ketika mana pembunuhan Uthman bin Affan berlaku, habis kurma tersebut, hilang keberkatan kurma tersebut. Terus hadza hadisun terus 3866. Maka ini riwayat berkenaan tentang kenapa Abu Hurairah dinamakan Abu Hurairah. Kerana dia ada membela seekor kucing yang dibawa ke mana-mana, maka sebab itu beliau dikenali sebagai Abu Hurairah. Maka daripada Abdullah bin Rafi', beliau berkata,
Aku telah bertanya kepada Abu Hurairah, lima kunnita, kenapa engkau telah diberikan julukan kunyah Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah bertanya, ama tafraku minni? Adakah kamu tidak pada waktu itu merasa takut ataupun segan kepadaku? Maka berkata Abdullah bin Rafiq, tidak, wallahi demi Allah, beliau berkata, bala bahkan demi Allah, sesungguhnya aku merasa segan dan takut kepadamu kerana kewibawaan dan haibah yang dia ada, ketokohan yang beliau ada. Maka berkata Abu Hurairah, kuntu ara'al ghanami ahli. Aku pernah mengembala kambing milik keluargaku. Wa kanat li Hurairah, dan aku memiliki seekor kucing kecil. Fakuntu adauha, yang mana pada waktu malam aku sorokkan dia pada sebatang pokok. Fa idza kana nahar, dan apabila pada waktu siang aku membawanya ke mana pun yang aku pergi. Fala'ibtu biha, maka aku telah bermain dengan anak kucing tersebut. Fakannuni, maka menjadikanlah mereka pada waktu itu memberiku panggilan Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Teruskan. Jelas ke jelas? 3867, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa ahadun aktsara hadisan, tidak ada seorang pun yang lebih banyak periwayatan hadisnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku. Maksudnya aku yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali illa, ada seorang yang lebih hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu. Cuma apakah bezanya? Fa innahu kana yaktub, beliau meriwayatkan hadis daripada penulisan beliau. Wa kuntu la aktub, dan Abu Hurairah berkata, aku meriwayatkan hadis dalam keadaan tidak menulis, aku meriwayatkan hadis daripada hafalanku. Riwayat 3868, kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Terus maka daripada Abdurrahman bin Abi Abirah, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda kepada Muawiyah, Nabi mendoakan beliau, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah Muawiyah hadiah, pemberi petunjuk, mahdiyah, yang berada di atas petunjuk, wahdi bih, dan berikanlah petunjuk melalui beliau. Maka ini adalah doa Nabi untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. 3869. Teruskan. Ketika mana Umar bin Khattab telah memecat salah seorang gubernur dia, iaitu Umair bin Sa'ad daripada Hims. Hims merupakan salah satu daripada jajahan Syam pada zaman tersebut. Walla Muawiyah, maka Umar bin Khattab telah melantik Muawiyah sebagai gubernur di kawasan tersebut. Dan ini menjadikan penduduk di situ sangat mencintai beliau sebab beliau memerintah hampir 40 tahun. 20 tahun sebagai gubernur dan baki lagi 20 tahun sebagai khalifah. Terus, maka ketika mana Umar bin Khattab telah memecat Umair bin Sa'ad daripada Hims, maka beliau telah melantik Muawiyah bin Abi Sufyan. Faqalan nas, maka manusia orang ramai berkata, azala Umairah, adakah Umar bin Khattab telah memecat Umair dan telah melantik Muawiyah? Maka Umair berkata, la tadhkuru Muawiyah illa bi khair. Orang yang kena pecat Umair bin Sa'ad sendiri berkata, janganlah kamu bercakap buruk tentang Muawiyah kecuali hanya bercakap benda yang baik. Kenapa? Kata Umair, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hdi bih, ya Allah berilah petunjuk melalui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita mula masuk pada sahabat yang baru. Beliau adalah Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, riwayat 3870. Teruskan. Sabda Nabi SAW, hadis dari Uqbah bin Amir, Aslaman nas, orang ramai telah masuk Islam. Wa amana Amr ibn al-As, namun Amr ibn al-As masuk ke dalam iman.
Maka timbul soalan, kenapakah Ammar bin As disebut sebagai orang beriman secara khusus? Maka lihat kepada sinhara baris yang pertama, innama khassahu bil iman. Dikhususkan iman dengan Ammar ibn al-As kerana beliau pada waktu itu telah lama nak masuk Islam. Bahkan li'annahu waqa'al islamu fi qalbih fil Habsyah, sewaktu beliau dihantar ke Habsyah untuk membawa pulang pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya semenjak itu beliau dah suka kepada iman. Namun beliau pada waktu itu tak menjumpai waktu yang sesuai untuk berhijrah ke Madinah. Terus 3871, teruskan. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Amr ibn al-As, sesungguhnya sahabatku Amr ibn al-As, min salihi Quraisy, adalah di antara orang Quraisy yang baik akhlak dan sikapnya. Terus Terus 3872, teruskan. Berkenaan tentang Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Terus yang mana kisah kenal bagaimana permulaan Nabi memanggilnya Saifullah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Terus kata Abu Hurairah, kami telah turun bersama dengan Nabi SAW pada satu tempat. Faja'alan nasu yamurrun, dan manusia pada waktu itu berlalu lalang di hadapan Nabi. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, man hadza ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, siapa orang ni? Maka Abu Hurairah menerangkan, orang tersebut adalah fulan bin fulan. Maka Nabi SAW pun mendoakan untuknya, ni'ma Abdullahi hadza wa yaqulu, Nabi SAW mendoakan, alangkah baiknya hamba Allah ini. Maka Nabi bertanya lagi, man hadza? Siapakah orang ni pula? Maka Abu Hurairah menjawab, fulan, ini adalah sahabat ini wahai Rasulullah. Ya, ini adalah orang ini wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, bi'sa Abdullahi hadza, alangkah buruknya hamba Allah yang ini. Sehinggalah Khalid bin Al-Walid telah melintas. Maka Nabi bertanya, man hadza? Siapakah ini wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, itulah Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW bersabda, ni'ma Abdullah, alangkah baiknya Abdullah bin Khalid. Qala ni'ma Abdullah, alangkah baiknya hamba Allah Khalid bin Al-Walid. Sabda Nabi lagi, saifun min suyufillah, beliau adalah salah satu daripada pedang-pedang Allah, yang menggambarkan kehebatannya dalam berperang, dan beliau adalah antara panglima yang tidak pernah kalah dalam mana peperangan. Hatta dalam peperangan Mu'tah pun beliau berjaya mencapai kegemilangan walaupun 3,000 lawan dengan 200,000 orang. Terus, namun bila Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab tak bagi dia menjadi panglima. Kerana Umar bin Khattab tak nak orang ramai berperang hanya kerana yakin kepada Khalid bin Al-Walid yang akan membawa kemenangan. Padahal kemenangan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus riwayat 3873 berkenaan tentang manaqib Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az adalah pemimpin Aus. Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Khazraj. Terus 3873. Maka telah diberikan hadiah kepada Nabi SAW sutera. Ini sebelum pengharaman sutera. Faja'alu ya'jabun, maka para sahabat mula merasa kagum dengan kelembutan sutera tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, ta'jabuna min hadza? Adakah kamu merasa kagum dengan sutera dunia ini? Sabda Nabi, lamanadil, demi sesungguhnya sapu hidung ataupun sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga lebih indah, lebih cantik daripada sutera ini. Yang mana sapu tangan yang digunakan untuk bersihkan hidung milik Sa'ad adalah lebih indah daripada sutera ini.
bayangkan pula pakaian dia dan nikmat Allah yang lain kepadanya. 3874 terus. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW dalam keadaan jenazah Sa'ad bin Mu'az berada di hadapan baginda. Sabda Nabi, ihtazzalahu arsyur rahman. Telah bergegar arasy Allah kerana gembiranya mereka menyambut pada waktu itu kedatangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Wa fil bab. Terus 3875 terus. Ketika mana dipikul jenazah Sa'ad bin Mu'az, maka orang-orang munafik berkata, ma akhfa janazatah, alangkah ringannya jenazah Mu'az. Wa dzalika li hukmihi Bani Quraidah, dan ia menjadi begini kerana dia telah mengkhianati orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Bila Nabi SAW mendengar kata-kata orang munafik, maka Nabi bersabda, innal malaikah, sesungguhnya ia menjadi ringan kerana sesungguh malaikat yang telah memikulnya. Maka sebab itu dia menjadi ringan. Hadza hadisun sahih. Terus. Ini adalah sahabat yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah, salah seorang daripada sahabat Ansar. InsyaAllah kita akan sambung nanti jam 2.30 insyaAllah. Jam 2.30 insyaAllah kita akan sambung. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.